Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kita sama balik kitab kita ni, kitab Sahih Al-Bukhari bersama terjemahan dan ulasan oleh Maulana Muhammad Asri Yusof. Dan kita masih kita bincang dari Kitabul Iman lagi, bab besar je Kitabul Iman, bab besarnya iman, dan bab kecilnya bab yang ke-26 dah. Kita bincang bab ni, hadis yang ke-35, hadis ke-35 dah. Okey. Babun qiyamul lailatul qadri minal iman. Babun qiyamul lailatul qadri minal iman. Bab yang ke-26, beribadat di malam qadar adalah sebahagian daripada iman. Babun qiyamul lailatul qadri minal iman. Okey, nota kaki ke-376 ni nak. Tujuan diadakan bab yang ke-26 ini dan kesinambungannya, kaitannya dengan bab-bab sebelumnya. Satu perkara yang perlu sekali senantiasa diberi perhatian dan ditekankan apabila anda mengkaji tajuk-tajuk bab yang dibuat oleh Imam Bukhari ini ialah perkaitannya dan kesinambungannya. Kesinambungannya sesuatu bab dengan bab sebelumnya dan bab selepasnya ada kaitan. Dia berantai dah. Imam Bukhari buat tajuk bab ni, ia sentiasa berantai dengan sebelum dan selepasnya. Menurut Al-Aini lah, pensyarah Sahih Bukhari ni, sememangnya ada perkaitan dan kesinambungan di antara bab yang ke-26 ini dengan bab-bab yang lalu. Imam Bukhari pada asalnya sedang memperkatakan tentang cabang-cabang iman dan kesan-kesan serta buah-buah iman lah, dengan memukakan sekian banyak bab lah, seperti babul haya minal iman dan sebagainya. Akhir sekali setelah mengemukakan babu ifsya Islam minal Islam, bila mengubah haluan, lalu mula mengemukakan bab kufur dan derajatnya. Tukar haluan dia dah. Ini kerana kufur adalah lawan iman dah. Dalam bab iman, tapi cerita lawan iman tu kufur dah. Dengan mengenali lawan iman, anda diharap akan lebih mengenali iman itu sendiri. Kita nak tahu, nak suruh bernilai iman ni, supaya boleh jaga iman molek, kena tahu benda yang lawan iman ni, supaya kita tidak terjebak dengan iman. Kita kena belajar tentang syirik dan kufur, khurafat, supaya kita tidak terjerumus dalam kufur dan khurafat, syirik dan khurafat ni. Jangan kita kata tak boleh lah bercakap kufur, syirik ke apa ni. Kita kena cakap pasal iman, dan jangan pecah hati manusia. Kena bicara perkara-perkara yang boleh membersihkan hati saja dah, ataupun cerita pasal iman saja tak boleh. Dia tak nampak kesal tu dah. Jadi oleh sebab itu, kadang-kadang orang yang baru masuk Islam ni, dia merasa sangat nikmat iman dia, sangat tenang dah. Hidup bersama Allah SWT ni, orang baru masuk Islam ni beza dengan hidup dia tanpa bersama Allah ni. Dia berasa lain lah kenikmatan dia. Kita hak Islam yang kecil ni, tak, sejak kecil lagi tidak berasa sangat dah. Tapi bagi orang yang asal dia tidak Islam kat, dia akan berasa dah. Begitu juga kalau kita nak berasa nikmat iman kita ni, kita nak belajar benda-benda kufur, benda-benda syirik, supaya kita boleh berasa sekurang-kurangnya, walaupun kita asal Islam ni, nak suruh lagi nikmat, lagi merasai pentingnya keimanan itu, kita kena belajar benda-benda kufur, benda-benda syirik, benda-benda yang boleh merosakkan iman, benda-benda yang melawan keimanan dan keislaman dah. Setelah selesai mengemukakan 5 bab sebagai selingan bagi bab-bab sebelumnya berkaitan dengan lawan-lawan bagi iman, ada 5 bab sebelumnya dah. Imam Bukhari kembali semula membicarakan tentang iman. Jadi dia cerita bab sebelum ni, duk cerita pasal benda hak ni lawan iman, hak ni merosakkan iman, hak ni menjahannamkan iman dah. Sampai 5 bab, nak kembali semula dah, patah balik kepada pembicaraan asal, itu membicarakan tentang iman semula dah. Bab yang ke-26 ini sebenarnya berkait rapat dengan bab ke-20 sebelum ni. Kita dah pernah 21, 22, 23, 24, 25 ni duk cerita lawan-lawan iman. Ni 20 dia nak sambung hak 20 hak sebelum ni. Cerita pasal iman semua dah. Bukan cerita pasal lawan-lawan perkara-perkara yang merosakkan iman dah. Bab ke-26 ini sebenarnya berkait rapat dengan bab ke-20 sebelum ini, iaitu babu ifsya Islam minal Islam. Bab yang menyebar luaskan salam adalah sebahagian daripada ajaran Islam. Aku surat berapa tau lah.
cari bab ni. Bertembamai lah. Oh. Ya Allah, tak jumpa lagi. Tak jumpa. Banyak tak apalah. Bab ifsya Islam minal Islam, menyebarluaskan salam adalah sebahagian beriman. Ajaran Islam ya. Kerana bab yang ke-20 itu menyatakan bahawa menyebarluaskan salam adalah sebahagian daripada ajaran Islam. Bukankah pada malam qadar juga salam berlaku? Ya kait situ dah. Malam qadar ni ada salam berlaku dia dengan berleluasa. Berleluasa sekali apabila para malaikat terus-menerus memberikan salam kepada orang-orang mukmin yang beribadat dan menghidupkan malam tersebut. Jadi pada malam Lailatul Qadar ni, orang Islam yang semaya malam buat ibadah pada malam Lailatul Qadar, malaikat beri salam walaupun kita ni manusia tak sedar lah, tak khabar pun malaikat bagi. Tapi boleh doa malaikat dah. Tapi kita tidak wajib dah jawab salam malaikat tu dah, kita tak tahu dah. Tapi tetap boleh rahmat, boleh doa malaikat lah. Hakikat itulah dinyatakan oleh Allah melalui firman-Nya ini. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bermaksud pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril peturun juga lah dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam qadar lah. Malam itu penuh dengan ucapan salam, kesejahteraan oleh para malaikat sampai terbit fajar dah. Jadi ucapan salam dah. Malaikat pakat bagi salam dah sampai subuh dah. Surah Al-Qadar ayat 4 hingga 5. Okey, kesesuaian di antara bab yang ke-25 ini dengan bab yang ke-25 sebelumnya juga elok sekali diketengahkan. Kerana bab yang ke-25 tentang alamat-alamat orang munafik, benda-benda yang merosakkan iman. Salah satu alamatnya ialah ia malas maya. Malas maya tu tanda alamat munafik dan alamat merosakkan iman lah. Alamat ini memang disebut oleh Allah dalam Quran. Lihat ayatnya di bawah ini. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Bermaksud sungguhnya orang-orang munafik itu mahu menipu Allah dengan perbuatannya berpura-pura beriman sedangkan hati mereka kafir. Dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermasuk riak. Mereka bermasuk riak dengan salat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka mengingati Allah kecuali sedikit sekali. Surah An-Nisa ayat 132. Jadi bab yang ke-26 ini pula menceritakan bahawa beribadat di malam qadar adalah sebahagian daripada iman. Di antara ibadah yang digalakkan sangat-sangatlah kita umat Islam ni mengerjakannya pada setiap malam di bulan Ramadan ialah sembahyang. Jadi kena sembahyang banyak pada bulan Ramadan. Sembahyang pula bukanlah satu kerja yang senang kepada orang-orang munafik. Ia adalah satu perkara yang amat beratlah kepada orang-orang munafik ni. Orang-orang yang benar beriman sahaja akan suka dan berminat mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi orang yang bersungguh beribadah pada malam Lailatul Qadar itu tanda iman kuatlah nah. Dengan pelbagai bentuk ibadat dan pelbagai bentuk amal soleh akan bersungguh-sungguhlah orang yang beriman. Secara tidak langsung dalam suasana itu juga alamat-alamat tanda-tanda orang munafik akan terserlah. Kalau hak malah tu tanda munafik juga nah. Jadi tanda orang beriman ni sungguh malam Lailatul Qadar beribadah. Dia percaya janji Allah ni. Orang munafik ni tak berapa percaya mana tu, tak bersungguh beribadah kan. Boleh juga dikatakan bab sebelum inilah, bab yang ke-25 sebelum dia pernah dah dalam Sahih Bukhari ni menceritakan tentang alamat-alamat tanda-tanda orang-orang munafik. Bab ini pula menggambarkan ciri-ciri seorang mukmin sejati pula. 25 tanda munafik. 20 ni bab ke-26 ni dalam Kitabul Iman, bab yang ke-26 dalam Kitabul Iman ni mukmin sejati pula dah. Bab ini juga seperti bab-bab yang lainlah diadakan untuk menolak fahaman golongan Murji'ah, golongan Mu'tazilah dan Khawarij. Tu tak ada poin lain dah. Di dulu kepala pengat lah ajaran sesat ni Murji'ah, Islam liberal lah. Mu'tazilah jenis guna liberal juga. Liberal ada sikit jenis guna otak lah kuat dah. Dan ada dalam Mu'tazilah hak jadi Khawarij pun ada Murji'ah pun ada dah. Jadi hak dan selagi Khawarij hak ni ekstrim dah. Kalau ini sesat kafir mudah dah. Tak pakai tudung, masuk neraka, confirm neraka. Jadi Khawarij ni lah.
Jadi, seperti telah diketahui golongan Murji'ah ni, Islam liberal ni, tak pakai tuduh email kuat juga ni. Beranggapan amalan tidaklah menambahkan apa-apa pun kepada iman, tak bertambah iman itu Murji'ah, Islam liberal lah. Iman tidak memerlukan apa-apa amalan ketaatan untuk subur dan berkembang. Dosa-dosa pula tidaklah menggugat dan menjejaskan iman seorang asalkan hati yang baik. Okey lah dah. Tak akan tuduh kau tak semahir aku apa pun tak apa dah. Jadi itu Murji'ah, Islam liberal. Islam liberal dah. Jawapan Imam Bukhari ialah bagaimana kamu mengatakan amalan ketaatan tidak berguna kepada orang yang telah beriman. Kalau tidak berguna, kenapa Nabi SAW menggalakkan umatnya, umat Islam ni, supaya beribadah di malam qadar? Kalau tak berguna, tak ada faedah Nabi suruh beribadah banyak. Malam qadar ni dah. Lailatul qadar atau malam qadar ni. Malam qadar atau Lailatul qadar itu pula tidaklah menentu. Tak tentu masa dia dah. Maka semestinya ia dicari di malam-malam bulan Ramadan dengan mengerjakan ibadat pada setiap malam bulan Ramadan. Bukankah Allah telah menjamin akan mengampunkan dosa-dosa orang yang beribadah di malam qadar? Nah, itu faedah yang besar daripada mengerjakan ibadah sama ada berupa solat, sedekah dan lain-lain. Bila disebut keampunan Allah, tentulah ada dosa yang dilakukan. Ini menunjukkan perbuatan maksiat memudaratkan dan menjejaskan orang beriman. Jadi, antara janji dalam malam qadar ni, malam qadar ni, ialah diampunkan dosa lah. Sebab apa diampunkan dosa? Sebabnya dia orang Islam ni ada buat dosa lah. Kecuali Nabi lah maksum ni. Jadi ada dosa. Jadi dosa tu akan merosakkan iman. Nak suruh betul mula iman, suruh somel semula iman ni. Nabi suruhlah kita beribadah di malam qadar ni. Untuk apa dijanjikan keampunan dan di mana akan nyata hasilnya dah. Kalau iman tu tak berubah, mesti ada naik turun lah. Dah. Dosa tu mengurangi iman, kena tambah. Topak balik, kuatkan balik iman dengan beribadah pada malam qadar ni. Jawabnya ialah jika tidak ada keampunan Allah, maka dosa-dosa besar yang telah dilakukan seseorang akan menghumbangkannya ke dalam neraka sesuai dengan keterangan Allah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada sebut, dalam hadis ada sebut, buat dosa-dosa besar ni masuk neraka dah. Tapi kita tak boleh confirm kau dah. Kita tak boleh confirm hak ni kuburunya ahli neraka tak boleh, ataupun dia ni tak akan tuduh confirm neraka tak boleh dah. Walaupun orang tu kafir sekalipun, kita tak boleh confirmkan lagi. Nabi tak apalah dah. Kita nak confirm tak boleh. Mana tahu dia kafir, dia mengucap dekat nak mati ni, mana tahu dah. Semua tu kerja tu hai belakang. Okey. Hadis ini dengan jelaslah menolak kepercayaan golongan Mu'tazilah dan golongan Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar pasti akan masuk neraka. Ni dia pesai pula dua ni. Dia Mu'tazilah dalam bab dosa ni, Mu'tazilah dan Khawarij, dia kata buat dosa besar masuk neraka dan akan kekal dalam neraka ni. Kalau pasti begitu, kenapa Allah menjanjikan keampunan? Kalau pasti masuk neraka, nak janji keampunan ke apa ni? Apa artinya keampunan kalau masih ke neraka juga, atau masih tidak diringankan azab dan dipendekkan tempoh di neraka sekurang-kurangnya ni? Mestilah kerana tak kekal neraka lah nah. Mestilah ada janji nak apa dosa kau, nak buat Lailatul Qadar ni, orang hak semaya ibadah boleh pada malam qadar ni, pada malam qadar tidaklah menunjukkan dia tidak dosa, mesti ada dosa dah. Cuma dosa setang banyak sikit dah. Mungkin orang hak banyak dosa pun dia beribadah kuat, bertaubat pula, diampunkan dosa kerana berkat ibadah dia pada malam qadar ni. Gitulah dah. Habis tu bab tajuk bab dah, syarah bab tajuk bab dah. Okey, kita pergi pada hadis ke-35 ni. Haddatsana Abu al-Yamani qala akhbarana Syu'aib qala hadatsna Abu Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yaqum lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia atrah penggalan hadis yang sama ni, hadis ke-35 ini pada hadis nombor 37, 38, 1901, 2008, 2009, 2014. Okey, hadis ke-35 terjemahannya. Abu Yaman meriwayatkan pada kami, katanya Syu'aib. Meriwayatkan pada kami, katanya Abu Zinad. Meriwayatkan pada kami daripada Al-A'raj, daripada Abi Hurairah. Katanya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang beribadah di malam qadar dengan penuh keimanan dan keikhlasan hatinya, akan diampunkan dosanya yang lalu.
Okey, nota kaki ke 377 ni. Siapa yang beribadat maksud penggunaan fi'il syarak. Fi'il syarak yang berbeza dalam susunan ayat. Ya ada syarat dia. Beribadah di mana qada. Siapa-siapa yang beribadah, orang tak beribadah tak masuk dah. Ni syarat dia orang beribadah. Jadi penggunaan fi'il syarak yang berbeza dalam susunan ayat. Menurut Al-Kirmani pensyarah Sahih Bukhari ni. Sebabnya fi'il syarak ni digunakan dalam bentuk mudhari' di sini mayyakum. Dah bukan man qama dah. Kita aja dengan man qama Ramadan iman wa ihtisaban ni dak mayyakum. Ialah kerana ia menunjukkan ketidakpastian. Sebab apa dia guna fi'il mudhari'? Sebab nak tunjuk tak pasti. Dalam sabda baginda seterusnya pula fi'il syarak digunakan dalam bentuk fi'il madhi. Hadis lain pula guna fi'il madhi man qama ramadana dah. Atau man shama ramadana dah. Jadi kerana kedua-duanya menunjuk kepastian pula ada man qama ramadan man shama ramadan. Tapi sini man yaqum. Adapun fi'il jawab dan jazak. Bagi semuanya tetaplah digunakan dalam bentuk fi'il madhi. Tengok dia kata dah. May yaqum latul qadri iman wa ihtisaban yughfir lahum ma taqaddama min dhanbihi. Yughfir lahum. Apalah nah. Fi'il madhi tu tak? Jadi jawab dia guna fi'il madhi kerana ia merupakan sesuatu yang pasti ni. Tu bahasa Arab ni. Kena tengok banyak kau sini fi'il mudhari', tiba-tiba jadi fi'il madhi dah. Anda tentunya tidak pasti malam yang anda kerjakan suatu ibadat itu malam qada atau tidak. Maksud yakum yakun ni kita tak tahu pasti. Masuk dalam pencarian Jadi sebab itu dia guna fi'il mudhari'. Sedangkan puasa anda di bulan Ramadan pasti dan beribadat anda baik pada waktu malam di bulan Ramadan. Ataupun siang bulan Ramadan juga pasti bulan Ramadan kita yakin dah. Di bulan Ramadan selagi tak nampak 6 bulan. Lepas nampak 6 bulan masuk Ramadan ataupun sebelum sebelum nampak bulan Syawal. Jadi kita yakin dalam bulan Ramadan dan kita beribadah dalam keadaan yakin waktunya. Tapi Lailatul Qadr ni ataupun malam qada ni kita tak tahu dah, tak boleh nak yakin lah. Sekadar tanda-tanda gitulah dah. Ada dalil ada setengah tu. Lah dia kata mujarrabah dah pengalaman tok guru dia dah tak tahulah. Jaminan Allah untuk memberikan kepada anda apa yang tersebut dalam jawab dan jazak syarak juga pasti janganlah diragui dah. Tapi Allah nak beri pahala tu kita jangan ragu, kena yakin kita buat ni kena yakin bahawa kita beribadah ni Allah janji nak beri pahala apa dosa kena yakin. Tak boleh kita kata Allah janji belawak ke apa tak boleh Kita kena tunjuk keyakinan kita dengan sungguh beribadah Tapi kita tak tahu bila dah yakum ni. Kita buat dalam keadaan ragu kena ke malam qada tu atau tidak. Kita buat juga dah. Okey, lepas tu dia kata di malam qada dah. Erti malam qadar. Qadar mempunyai beberapa pengertian. Jika ia dipakai dengan erti takdir, maka malam qadar itu bererti malam yang Allah memberitahu kepada para malaikat tentang apa-apa yang ditakdirkannya untuk setahun ke hadapan. Meliputi soal-soal kehidupan dan soal kematian, jatuh bangun, kesenangan, kesusahan, musibah, kejayaan, pencapaian dan lain-lain yang akan berlaku di kalangan hamba-hambanya dan setahun tu benda nak berlaku yang ketunggu pada malam qadar. Ni ada perbahasan ni tak? Hak pelik ni nisfu Sya'ban dah. Tiba-tiba nisfu Sya'ban pun disebut malam qadar. Ada perbahasan dah mana saya ada sebut kat sini dah. Tempat lain sebut dah. Sebenarnya ada unsur Syiah dah nisfu Sya'ban ni dah. Jadi Maulana Asri dan beberapa ulama hadis ni kerah tolak hadis nisfu Sya'ban ni dah. Ada kelebihan bukan puasa lah, ada malam dia dah. Ibadah ke apa tolak sebabnya benda ni seolah nak lawan hak malam qadar pada bulan Ramadan dan dia ada sejarah tersendiri lah, ada sebab pasal nisfu Sya'ban ni lahirnya Imam Mahdi 12 tu lah. Dan Imam Muntazir dah mengikut Syiah dah. Tak apalah dah. Jika ia dipakai dengan erti kemuliaan, qada bukan masuk malam untuk beritahu takdir dah. Allah turunkan takdir setahun tu. Tapi dengan masuk erti kemuliaan dan kebesaran, maka artinya ialah malam yang kemuliaan dan malam kebesaran. Kemuliaan dan kebesaran jika dikaitkan dengan malam berkenaan sendiri, maka ia berarti malam itu sendiri lebih mulia dan lebih besar kedudukannya di sisi Allah berbanding malam-malam yang lain.
Bukan kait dengan semata-mata malam tu dah. Benda je dimulakan dah. Jika dikaitkan dengan orang yang beribadat pada malam tersebut, maka artinya orang-orang yang beribadah pada malam qadar tu mendapatkan kemuliaan dan kebesaran di sisi Allah melebihi orang-orang yang beribadah pada malam-malam yang lain. Dan jika dikaitkan dengan ibadah yang dikerjakan pada malam tersebut, maka berarti ibadah yang dikerjakan pada malam itu lebih mulia dan lebih besar pahalanya daripada ibadah-ibadah dikerjakan pada malam-malam yang lain. Dah itu masuk malam qadar. Ada perbahasa lah, tidak semakna lah. Walaupun kita terkena tu, tapi ada juga dengan maksud kemuliaan lah. Sama ada orang, sama ada ibadah nah. Sebab ada malam tu sendiri dah kemuliaan pada malam tersebut dah. Habis tentang malam qadar. Lepas tu siapa yang beribadah di malam qadar dengan penuh iman dan keikhlasan hati pula lah. Iman dan wahtisaban. Erti iman dan ihtisaban dalam hadis tersebut dah. Erti imanan ni ialah dengan penuh keimanan. Maksudnya ialah anda beribadah di malam qadar dengan penuh, dengan percaya sepenuh hati, percaya sungguh-sungguh bahawa Allah dan Rasulnya yang menyuruh anda beribadah. Begitu jadi agama suruh, Allah dan Rasul suruh. Bukan benda-benda hak Tok Guru rekod dah. Tak tahu betul ke tak. Ya ke Nabi suruh, Allah suruh ni tak tahu dah. Jarah kubur Nabi Hud dah. Mak besar kubur tak tahu dah. Orang ni memang tentu dah malam qadar ni. Al-Quran hadis yang sahih suruh. Quran pun sebut. Dan jadi kita percaya sepenuh hati bahawa Allah dan Rasul suruh anda beribadah sebegitu. Dan anda telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya dengan pahala-pahala tertentu yang pastilah akan ditunaikannya. Kita percaya dah. Kalau kita percaya kepada pemimpin dah, politik ke apa dah, tipu kita bagi kita percaya kan. Tu kita akan sokong dia bersungguh-sungguh dah. Kita akan buat apa yang suruh. Begitulah kalau kita percaya dengan Allah. Kita tak akan sebut kita beriman dah, hati bersih, iman bersih, hati bersih, tiba-tiba apa yang Allah suruh tak bersungguh mana dah. Allah suruh ibadah Lailatul Qadar, malam qadar tak bersungguh mana dah. Tanda ni kita tak berapa kuat dah iman dah. Dah jadi iman dan ihtisaban pula. Tu maksud iman kan. Dia percaya sungguh-sungguh. Ihtisaban pula boleh dipakai dengan erti seperti diberikan di atas juga, iaitu dengan penuh keikhlasan hati. Ada terjemahan tulis sikit dia, ikhlasan hati dah. Boleh juga dipakai dengan erti dengan mengharapkan pahala daripada Allah. Ini banyak terjemahan kita baca dengan mengharapkan pahala daripada Allah. Boleh juga pakai. Itulah dua perkara yang disebutkan sebagai syarat bagi bernasnya sesuatu amal soleh yang dikerjakan seorang. Jadi nak bernah nak suruh kuat jadilah suruh jadi molek amal ibadah tersebut. Sebagai syarat bernas jadi nak amal soleh tu, kita kena ada ikhlas dan kita kena harap pahala daripada Allah. Tanpa iman, amal anda akan sia-sia saja dah. Tanpa ikhlas juga akan sia-sia amal dah. Mengharapkan pahala daripada Allah, terutama yang dijanjikan oleh Allah SWT, sendiri tidak bercanggah dengan ikhlas. Ada setengah kata dah, ibadah kah, nak syurga dah. Ataupun dia kata kerana Allah pun tak boleh lagi. Kerana Allah tak boleh lagi dah. Ada setengah-setengah sufi dah. Syurga neraka tak suruh ayat lah. Takut neraka, nak syurga tak ikhlas bagi dia. Tak betul tu. Benda tu Allah suruh. Allah suruh kerana nak syurga tu, Allah juga janji dah. Jadi kita tak boleh berbuh benda. Dia kata pok ni setengah-setengah sufi ni kata hak ni syirik ni. Buat nak masuk syurga ataupun takut neraka tu syirik. Dia dok bayar muka tok guru masa zikir lah dok. Dok koya pasal tok guru dia, akak tok guru dia boleh baca hati tak berasa syirik pula. Ni menyakit sufi lah. Tasawuf setengah-setengah tu dah. Tu menyakit dia. Tapi dah. Jadi tidak bercanggah lah mengharapkan pahala ni pasal Allah janji dah. Kita memang cara kita bermesra dengan Allah macam kita lah. Dah, bukan bermaksud kita kalau mak pak kita nak gembira, nak jamu kita, kalau kita boleh 9A 10A naik ke apa dah. Kita tak sih dah. Kita kata mak pak kita nak belanja, kita tak payah. Kita ikhlas tak boleh lah gitu. Sebabnya kita nak bergembira dah. Begitu juga Allah SWT suka orang makhluk dia ni mengharapkan pahala, mengharapkan apa yang janjikan oleh Allah SWT dah. Baru kita jadi manusia dah. Bukanlah kita konon cinta dah. Cinta sufi setengah tu dah.
Cinta melampau-lampau koya. Masalah dia cakap je cara dia buat tu. Terlampau berserah pada Allah. Tapi akak Tok Guru seolah dekat dengan Tuhan sangat. Siapa kena ganti kerja Tuhan tu masalah. Tak apalah. Kita berhenti situ. Kita pergi pula. Akan diapakan dosanya telah lalu tu maksudnya apa? Apakah dosa yang janjikan oleh Allah akan dihapuskan bagi orang beribadah di malam qadar? Dosa apa Allah hapus ni nak? Kalau kita orang Islam ni, orang beriman ni beribadah pada malam qadar. Dosa yang bagaimanakah yang akan diampunkan oleh Allah apabila seseorang beribadah pada malam qadar tersebut? Para ulama berbeza pendapat tentangnya. Kebanyakan mereka bagaimanapun mengatakan ia adalah dosa-dosa kecil saja. Banyaknya jumhur ulama kata malam qadar dosa kecil dah, apa dah. Adapun dosa-dosa besar maka ia memerlukan kepada taubat. Dengan taubatlah ia akan terhapus. Tapi secara umumnya dari beribadah dia akan taubat lah. Kecuali dia tak ingat, tak tahu dah. Kalau dia tahu dia akan bertaubat juga dah. Sama-sama dia beristighfar biasa dah. Dia berasa dosa ni minta apa tu dah. Ada dah taubat sikit dah. Ibnul Munzir berpendapat semua dosa baik kecil maupun dosa besar boleh terhapus dengan amal ibadah yang dikerjakan pada malam qadar dan lain-lain amal soleh jika dikendaki oleh Allah. Jadi kita boleh buat kaedah tapi hakikatnya Allah boleh apa dah. Dah gitu. Lebih kurang Ibn Munzir ni ulama besar dalam mazhab Syafi'i dah. Setengah ulama pula berpendapat pada asalnya amal ibadah atau kebajikan yang dibuat oleh seseorang hanya dapat menghapuskan dosa-dosa kecil sahaja, tu keadaan asal dia asalnya. Tetapi dalam keadaan dosa-dosa kecilnya sudah tiada lagi atau sudah tinggal sedikit saja lagi, dosa-dosa besarnya juga mungkin dihapuskan dengan sebabnya. Kalau tidak terhapus terus pun ada kemungkinan juga dosa-dosa besarnya diringankan. Wallahu a'lam. Benda ni kena berbual wallahu a'lam lah, tidak jelas dah. Kesesuaian hadis dengan tajuk babnya. Tajuk bab yang ke-26 sebenarnya digubah oleh Imam Bukhari ni daripada hadis ke-35. Jadi dikemukakan di bawahnya. Yang ambil hadis tu ditukar sikit dah tajuk dia. Ia sebagai mentafsirkan dan menjelaskan makna hadis itu tarjamatun syarihah. Tarjamatun syarihatun. Kesimpulannya adalah perbuatan beribadat pada malam qadar itu adalah sebahagian daripada iman. Ia didorong oleh iman. Kepercayaan sungguh penuhlah. Ia juga merupakan hasil atau buah daripada iman. Bukan ayat saja. Percaya hati bersih dah. Tiba-tiba tak beribadah malam qadar. Kuranglah iman dah. Untuk semua perbincangan di atas, lihatlah Umdatul Qari jilid 1 muka surat 205, Fathul Bari jilid 1 muka surat 91 hingga 92, Irsyadus Sari jilid 1 muka surat 177, Al-Kawakib ad-Daruri jilid 1 muka surat 152 hingga 14, Al-Abwab wat-Tarajim jilid 1 muka surat 333 hingga 335, Syarah Ibn Battal jilid 1 muka surat 95, Lami' ad-Daruri jilid 1 muka surat 578 hingga 579, Kasful Bari jilid 2 muka surat 293 hingga 299, Nasrul Bari jilid 1 muka surat 289 hingga 292, Tuhfatul Qari jilid 1 muka surat 203 hingga 204. Habislah bab ke-26, kita masuk yang seterusnya bab yang ke-27. Babul jihad, babun al-jihad minal iman. Babun al-jihad minal iman, bab yang ke-27, jihad adalah sebahagian daripada iman. Jihad adalah sebahagian daripada iman. Panjang juga ni. Boleh. Ini panjang saya harus sana sikit. Mungkin sekerat lah dah. Okey, tujuan diadakan tajuk bab dan kesinambungannya dengan bab-bab sebelum dan selepasnya dah. Apa kaitan dengan bab sebelum dan selepasnya dah. Bab ini juga diadakan oleh Imam Bukhari untuk menyatakan iman itu ada banyak cabangnya dan bahagian-bahagian iman itu banyak. Salah satu cabangnya yang penting ialah jihad. Jihad ni bukan bercala-cala dah, satu cabang yang sangat penting jugalah dalam iman dah. Cakap iman kuat hati bersih betul, jihad tak boleh, tak mahu, dia tak boleh, tak kuat lagi dalam iman dah. Jika dilihat dari sudut ini, maka perkaitan bab ini dengan bab sebelumnya dan selepasnya amat jelas sekali. Cuma mungkin timbul sedikit kemusykilan dalam fikiran anda dah. Jadi kita ni mungkin muskilah. Bahawa kenapakah Imam Bukhari mencelah dengan babun al-jihad minal iman. Tadi malam qadar tiba minal iman, jihad dah. Di antara babun qiyamul lailatul qadri minal iman dan bab-bab seterusnya, apa kaitan tiba-tiba jihad sini ya. Iaitu bab seterusnya tu babun tatawwu'an qiyam ramadhana minal iman dan babun shaum ramadhana ihtisaban minal iman. Imam Bukhari ni dia tak buat saja, ada sebab, ada seni dia dah.
Mula malam qada. Lepas tu bab jihad. Lepas tu qada semula dah. Qiyam Ramadan mula dah. Lepas tu puasa pula dah. Apa kaitan? Ada sebab apa ni? Ulama kaji dah. Pasal Imam Bukhari ni jenius. Dan dia ada rantaian. Ada sebab-sebab. Antara bab dengan bab sebelumnya. Dan dalam bab tu sendiri pun. Kitabul Iman tu dia akan pergi start hidup baby. Lepas tu akan sampai mati dia. Dia ada cara seni dia lah. Sebab itu ulama kaji dia. Padahal kedua bab ini pada zahirnya sesuai sekali kalau diletakkan turun terus lepas bab qiyamul lailatul qadri minal iman. Bab lepas dia tu boleh tepek lah rapat dengan bab qiyamul lailatul qadri minal iman tu dah. Bab tatawwu' min qiyam Ramadan minal iman dan bab shawm Ramadan ihtisab minal iman tu lebih dekat dengan bab qiyamul lailatul qadri minal iman bab ke-25. Sepatutnya bab yang ke-7, 28 dan 29 duduk rapat jadi dengan 25 tu dah. Dengan 26 tu. Tapi duduk jauh. Ada tengah-tengah tiba-tiba jihad tengah ni. Apakah? Kerana apa kena Maulid berapak ni? Sebabnya bulan Ramadan dan berkaitan dengan bulan Ramadan ada 3 hadis ni. Kenapa tertib itu diganggu gugat oleh babun al-jihadu minal iman? Tiba-tiba ada bab tu dah. Apakah kerana ada juga perkaitannya dengan bab sebelum dan selepasnya dah? Apa kaitan dah? Kemungkinan ini dijawab oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dengan kata beliau yang mana mafhumnya adalah seperti berikut. Imam Bukhari mengadakan bab ini sebagai isyarat bahawa seseorang yang hendak mendapat Lailatul Qadar perlulah bermujahadah, bersusah payah, bekerja keras dan melawan nafsu. Sebagaimana perlunya orang berjuang dan berjihad jalan Allah bermujahadah. Dah. Tadi kalau dia dapat Lailatul Qadar, dia kena macam pergi pergi lah, sungguh. Pergi pergi dah, dia nak mati nyawa dah. Habis nyawa kita buat lembek-lembek kita nak katak demo dah. Jadi kita kena bersungguh-sungguh. Kena ikut perancangan yang detail dan kita bersungguh-sungguh. Nak jaga agama, nak jaga nyawa kita. Dan nyawa agama kita dan masyarakat kita. Kita mesti susah payah dah. Begitulah juga nak dapat Lailatul Qadar ni biar susah payah dah. Ia juga mengisyaratkan kepada ketidakpastian akan mendapat Lailatul Qadar. Dah susah nak tahu mana bila dah. Meski pesara itu betul-betul telah berniat untuk mendapatkan malam qadar ni, keadaannya sama seperti orang yang keluar berjihad lah. Meskipun ia betul-betul telah berniat dan bersedia untuk mati syahid, namun belum tentu lagi ia mendapatkan mati syahid. Boleh jadi ia mendapatkan mati syahid, boleh jadi tak dapat juga tidak dapat mati syahid. Peran nyawa ni. Belum tentu lagi dah. Kita boleh kata mati syahid, begitu kata boleh kata ni mati syahid ni. Confirm syurga ada syurga tak boleh lah. Tak boleh. Walaupun jihad perang dah. Confirm tak boleh. Nabi je boleh tahu. Pun dengan Allah beritahu je. Tidak semua Nabi tahu dah. Biar apa pun mujahadah tetap ada pada kedua-duanya. Di situlah letaknya kesinambungan di antara bab ini dengan bab sebelumnya. Meskipun dicari, namun yang dicari tidak semestinya didapati. Dah. Bila qadar ni kita usaha-usaha terlepas. Tak ada apa. Boleh dah. Kalau tidak didapati sekalipun, tetap juga seorang itu mendapatkan pahala kerananya. Sungguh-sungguh nak cari Lailatul Qadar ni, tak dapat pun boleh pahala dia dah. Kalau tidak dapat didapati sekalipun, tetap juga seorang itu mendapatkan pahalanya kerananya. Dan juga kalau yang dicari didapati pula, nescaya pahala yang lebih banyak tentu akan diperolehi. Oleh kerana terdapat kesesuaian yang sangat-sangat menariklah, itu Imam Bukhari meninggalkan seketika perbincangannya tentang amalan-amalan di bulan Ramadan sebagai sebahagian daripada iman. Lepas itu kembalilah pula beliau kepada amalan-amalan lain di bulan Ramadan kerana cerita bersungguh-sungguh dah mujahadah ni. Maka beliau mengadakan pula seterusnya babun tatawu'un qiyam Ramadan minal iman dan babun shaum Ramadan ihtisab minal iman. Menyebutkan bab qiyam Ramadan ni, bangun semaya malam Ramadan ni selepas bab qiyam Lailatul Qadar termasuk dalam kaedah menyebutkan ilmu selepas yang khusus. Ada juga kaedah memula tu detail, lepas tu khusus pula ada seni dalam karangan ulama dulu lah. Babu zikril 'am ba'dal khas. Memula tu sebut hak khusus dulu sebelum hak umum. Sekala ni kita umum dulu, lepas tu detail. Dia kau kecil ke halus. Tapi dia halus dulu baru pergi hak besar dah. Oleh kerana saum ni puasa Ramadan termasuk dalam bab meninggalkan perbuatan at-turuk ataupun tarku dah. At-turuk meninggalkan, dan qiyam Ramadan pula termasuk dalam bab melakukan perbuatan af'al. Jadi puasa-puasa kita tinggal makan minum dah. Perbuatan yang dilarang dah.
puasa-puasa ni kita tinggal. Ibadah meninggalkan perbuatan yang dilarang. Sedangkan qiyam Ramadan pula sembahyang malam ni buat perbuatan af'al dia. Bukhari mendahulukan bab yang berkait dengan melakukan perbuatan daripada bab yang berkait dengan meninggalkan perbuatan. Jadi Imam Bukhari dia buat bab yang berkait dengan melakukan perbuatan daripada bab yang berkait dengan meninggalkan perbuatan dah. Jadi buat dulu berbanding dengan tinggal tu dah. Setelah itu oleh kerana waktu qiyam Ramadan ni bangun untuk sembahyang malam Ramadan datang terlebih dahulu daripada waktu saum Ramadan, maka wajar sekali Bukhari mendahulukan babun tatawu'un qiyam Ramadana minal iman daripada babun saumu Ramadana ihtizaban minal iman. Jadi buat qiyam dulu sebelum dia puasa. Jadi tak pelik lah dia cerita pasal tatawuk ni. Baru cerita puasa dia. Menurut Al-Alamah Maulana Syabir Ahmad Al-Usmani dah. Ulama mufti Pakistan pertama dah. Mufti Al-Alamah Maulana Syabir Ahmad Al-Usmani. Imam Bukhari meletakkan babun al-jihadu minal iman selepas babun qiyamul lailatul qadri minal iman untuk menyatakan jihad melawan nafsu itu daripada segi tertibnya terletak sebelum jihad melawan orang-orang kafir. Jihad lawan nafsu tu, lawan nafsu dulu sebelum jihad lawan orang kafir dah. Kelancaran jihad melawan orang kafir sangat bergantung kepada kejayaan seorang menguasai hawa nafsunya. Dia boleh kawal nafsu dia tu, baru dah dia boleh menang lawan kafir. Kalau kita bercakap nak lawan kafir lah dah. DAP lah apa dah. Lawan orang kafir tiba-tiba kita sendiri dah, gomor rasuh juga dah. Tak kafir hak gomor rasuh juga. Tak boleh modal lah. Dah. Kata Cina rapah tu kita tiba kita duk nego jual tanah kita lah, beri projek dah. Beri hektar beri ke Cina dah. Lepas tu tuduh DAP dah. Kita je beri je kerana kita ni nak otoban, nak otot cepat. Malah mikir panjang dah. Tu masalah ni. Apabila ia berjaya menundukkan hawa nafsu kepada tuntutan agama Allah, barulah jihad melawan orang kafir yang merupakan jihad sebenar itu dapat dilaksanakan dengan jayanya. Kalau kita tunduk nafsu molek dah, kita nak menang ni, selain daripada kelekapan perai, kena hati jiwa rohani kita kuat dah. Nak perai sungguh ni lah. Tiba-tiba hati perut kita lemah iman ni, perai ni lawan kafir. Payah dah. Tertib jihad yang dikemukakan oleh Imam Bukhari ini bertepatan dengan tertib yang disebutkan oleh Allah dalam Quran. Allah SWT sendiri meletakkan jihad yang sebenar selepas jihad melawan hawa nafsu dah. Tapi jangan pakai satu cerita tu dah. Balik daripada jihad kecil kepada jihad besar tu ada perbahasan, tidak semudah itulah. Pesakit edahnya pergi perai pun lawan nafsu dah. Jangan nak tinggal terus dah. Tak boleh lagi keperai saya tak boleh hawa nafsu. Tabil dah lah. Tak boleh pergi perai jihad dah. Begitu juga saya tak boleh semaya dah. Saya tak ikhlas lagi dah. Hati saya tak bersih dah. Tak kenal Allah molek lagi dah. Sekali semaya dengan niat atau tak boleh semaya dah. Tu karut dah. Kena buat serentak dah. Jadi kalau dia balik tak usah perai jihad, takkan hawa nafsu dia tak betul lagi. Tak boleh lawan jihad nafsu. Tak boleh, kena serentak. Biar perasa kena serentak belakang dah. Allah Ta'ala meletakkan jihad yang sebenar selepas jihad melawan hawa nafsu. Lihatlah firman Allah Ta'ala berkenaan. Alam tara ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Bermaksud, tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan pada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat. Surah An-Nisa ayat 77 ni. Jadi perhatikan dah. Jadi sebelum berhijrah ke Madinah, umat Islam sering diganggu dan dizalimi oleh orang kafir Quraisy. Pelbagai bentuk kezaliman dan penindasan dilakukan oleh mereka sehinggalah sahabat-sahabat Rasulullah meminta kebenaran daripada baginda untuk bertindak balas. Diganggu gugat gapo siapa kau sahabat apa kau ingat nak balas denda ke kita lebih kurang dah. Tetapi Rasulullah SAW sentiasa melarang mereka daripada bertindak balas lah. Jadi nak lawan lah, bukan balas denda, maksudnya nak balas lalu lah. Orang timbuk orang nak kan nak balas lalu, tapi Nabi kata jangan nak lawan, kita sikit lagi dah.
Jadi Nabi larang mereka daripada bertak balas kerana ia boleh mencetuskan peperangan. Baginda pula belum lagi mendapat kebenaran berperang daripada Allah. Dah. Rasulullah SAW pada ketika itu hanya menyuruh para sahabat bersabar sahaja. Siapa mati kediri pun sabar. Baginda juga merintahkan mereka agar terus mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat. Itulah. Jadi kerana selagi jiwa manusia itu tidak tunduk patuh kepada perintah-perintah Tuhan, selagi tubuh badan mereka tidak terlatih dengan kesukaran jasmani, dengan suka beribadah jasmani, dan selagi mereka tidak terbiasa dengan membelanjakan harta benda jannah Allah, maka selama itulah mereka tidak akan mampu berjihad yang menuntut pengorbanan nyawa dah. Dia nampak macam boleh mati betul dah, tapi tidak kuat lah. Semangatnya kuat dah. Keteguhan dia nak lawan ni kuat. Pengajaran Nabi SAW hingga ke waktu itu hanyalah tertumpu kepada jihad melawan nafsu masa di Mekah dah. Tidak lama selepas berhijrah barulah turun keizinan daripada Allah untuk berperang demi mempertahankan diri dia. Di tertib yang terdapat dalam Quran itu diisyaratkan oleh Bukhari melalui tajuk bab yang ke-26 dan ke-27. Tajuk bab yang ke-26 iaitu Babun Qiyamu Lailatul Qadri minal Iman. Mengisyaratkan kepada jihad melawan nafsu. Qiyam Lailatul Qadar ni bangun semaya malam ke apa ni. Jihad hawa nafsu dah. Jihad lawan hawa nafsu dah. Tajuk bab yang ke-27 ini pula mengisyaratkan pada jihad yang sebenar, itu jihad berperang melawan orang kafir pula. Gitulah. Mungkin juga dengan meletakkan babun al-jihadu minal iman di celah-celah bab-bab yang berkaitan dengan bulan Ramadan, Imam Bukhari bermaksud mengisyaratkan kepada perang juga boleh berlaku di bulan Ramadan. Boleh berlaku pergi-pergi pada bulan Ramadan. Dan jika ia berlaku di bulan Ramadan, maka pahala dan ganjaran yang lebih besar lah akan diperolehi oleh pejuang-pejuang Islam, boleh pahala yang lebih besar. Sememangnya perang yang mula-mula berlaku di antara Rasulullah SAW dan orang-orang kafir ialah di bulan Ramadan, iaitu perang Badar. Lihat Fathul Bari jilid 1 muka 2, Fathul Bari jilid 1 muka 447 hingga 448. Umdatul Qari jilid 1 muka 208, Al-Abwab wat Tarajim jilid 1 muka 355, Kashful Bari jilid 2 muka 209 hingga 301, Nasrul Bari jilid 1 muka 292 tu rujukan dia. Lagi dah. Kita baca dulu ni, panjang lagi dah. Baca sikit lagi dah. Kita baca hadis tu. Lepas tu kita pergi pada perawi ada tak? Lepas tu syarah hadis. Pergi lepas ni dah. Okey. Hadis yang 30 ada. Haddatsna Harami ibn Hafsah. Qala haddatsna Abdul Wahid. قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة ابن عمرو أبو زرعة بن عمرو بن الجرير قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن تدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولودت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أحيا ثم أقتل. Lihat atrah hadis ke-36 ini pada 2787, 2797, 2972, 3123, 7226, 7227, 7457 dan 7463 hadis ya. Penggali hadis tu ada sama lah. Kita baca hadis lah. Kita habis belum baca hadis. Lepas tu syarah tu kita pergi sikit-sikit lah. Tak ada habis ni, syarah panjang sangat lah. Okay, hadis dia dah. Hadis yang 36 ni, Harami bin Hafs meriwayatkan pada kami katanya Abdul Wahid, meriwayatkan pada kami katanya Umarah, meriwayatkan pada kami katanya Abu Zur'ah bin Ammar bin Jarir, meriwayatkan pada kami katanya saya mendengar Abu Hurairah meriwayatkan katanya Nabi SAW bersabda, Allah Taala menjamin untuk orang-orang yang keluar berjihad jalannya, tidak ada yang mengeluarkannya kecuali keimanannya lah. Keluar jihad tu sebab iman lah, terhadap keimanannya terhadapku dan kerana dia membenarkan rasul-rasulku
bahawa akan aku kembalikannya dengan membawa pahala atau harta ghanimah yang dicapainya, atau aku masukkannya ke dalam syurga. Jikalau tidak aku takut, jikalau aku tidak takut akan menyusahkan umatku, nescaya aku tidak akan ketinggalan dalam mana-mana pasukan tentera. Dan aku ingin terbunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan, kemudian terbunuh, kemudian dihidupkan, kemudian terbunuh. Macam game je lah. Sekali hidup, sekali mati. Kalau boleh sampai tahap tu lah, kalau boleh ya. Itu tak boleh lah mati sekalinya. Kita baca kat mana boleh, syarah ya. Jadi memula biar data perawi lah. Harami bin Hafs. Berkata Harami bin Hafs, beliau ialah Harami bin Hafs bin Umar al-Ataki al-Basri, Abu Ali kunyahnya. Harami meriwayatkan hadis daripada Aban bin Yazid al-Attar, Hamad bin Salamah, Abdul Wahid bin Ziyad dan lain-lain. Orang-orang yang meriwayatkan hadis daripadanya pula terdiri daripada tokoh-tokoh seperti Imam Bukhari, Ibrahim bin Ishaq al-Harbi, Abu Bakar Ahmad bin Muhammad al-Athram, Abbas ad-Duri, Ammar bin Ali al-Falas dan lain-lain lah. Tu anak murid dia lah. Ibn Hibban menyebutkan nama Harami dalam kitab As-Siqatnya. Hafiz Az-Zahabi dan Ibn Hajar mengatakan Harami Siqah. Harami meninggal dunia pada tahun 223 Hijrah. Rujuk Umtatul Qari jilid 1 muka 229. Taqrib At-Tahzib muka 156. Tahzib Al-Kamal jilid 5 muka 553 hingga 555. Khulasa Al-Khazraji muka 75. Kashful Bari jilid 2 muka 301. Turut duket tu. Pidata Harami bin Hafs. Jadi Harami bin Hafs meriwayatkan pada kami, katanya Abdul Wahid meriwayatkan pada kami. Abdul Wahid siapa dia lah? Kebidata Abdul Wahid bin Ziyad al-Abdi al-Basri. Beliau ialah Abdul Wahid bin Ziyad al-Abdi al-Basri. Kunyahnya Abu Bishr atau Abu Ubaidah. Abdul Wahid bin Ziyad al-Abdi meriwayatkan hadis daripada Laith bin Abi Salim bin Abi Sulaim, Asim bin Qulab, Yunus bin Ubaid dan lain-lain. Abu Daud at-Tayalisi, Abdurrahman bin Mahdi, Affan bin Muslim, Qutabah bin Sa'id, Musaddad bin Mursarhad, Yunus al-Mu'addib, Al-Mudaid dan lain-lain pula adalah orang yang meriwayatkan daripada beliau. Tu anak murid dia lah. Jadi anak murid dia ramai lah. Lepas tu Yahya bin Ma'in, Abu Hatim, Abu Zur'ah dan Amr bin Jarir meriwayatkan kepada kami. Betul tinggal dah. Silap dah. Lepas dia kata dah, ni bila datang Abdul Wahid bin Ziyad al-Abdi al-Basri ni, dia sebut anak murid kepada Abdul Wahid ni, Affan bin Muslim, Qutabah bin Sa'id Ramal lagi dah, Musaddad bin Musarhad. Bukan Abdul Wahid bin Ziyad al-Abdi meriwayatkan hadis daripada Laith. Ni Tok Guru dia, bukan Tok Guru dia silap. Jadi Tok Guru pada Abu Bishr ni, Abu Bishr ataupun Abdul Wahid ni, Abu Ubaidah, Abdul Wahid bin Ziyad al-Abdi, Abu Bishr atau Abu Ubaidah ni gelar dia lah, kunyahnya. Jadi dia meriwayatkan hadis daripada Laith bin Abi Sulaim, Asim bin Qulab, Yunus bin Ubaid dan lain-lain. Lepas tu nak beri okey sekat tu Tok Guru dia dah. Laith bin Abi Sulaim, Asim bin Qulab, Yunus bin Ubaid dan lain-lain. Anak murid dia tu Abu Daud at-Tayalisi, Abdurrahman bin Mahdi, Affan bin Muslim, Qutabah bin Sa'id, Musaddad bin Musarhad, Yunus al-Mu'addib. Tu orang-orang yang meriwayatkan daripada dia, anak murid dia lah. Gitulah. Yahya bin Ma'in, Abu Hatim, Abu Daud an-Nasai, Abu Zur'ah al-Ijli dan Ad-Darqutni mengatakan Abdul Wahid thiqah. Ibn Sa'ad pula mengatakan beliau thiqah dan banyak meriwayatkan hadis. Itu kata Ibn Sa'ad. Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani juga mengatakan Abdul Wahid thiqah. Cuma beliau menambahkan fi hadisihi 'anil A'mash wahdahu maqal. Bermaksud cuma hadisnya daripada Al-A'mash sahaja dipertikaikan. Jadi riwayat lain tak apa daripada A'mash ni. Masalah dah. Maksudnya ialah hadis yang dia bersendirian meriwayatkan daripada Al-A'mash itu sahaja yang dipertikaikan. Bukhari dan Muslim bagaimanapun meriwayatkan hadisnya. Hadis ketiga pada yang dikemukakan oleh Bukhari ini jelas bukan riwayatnya daripada Al-A'mash lah. Kalau kira hadis ni tidak daripada Al-A'mash lah. Ada seorang lagi Abdul Wahid yang hidup sezaman dengan Abdul Wahid bin Ziyad di Basrah juga. Ada lagi dua orang nama Abdul Wahid ni. Namanya Abdul Wahid bin Zaid al-Basri ni.
Abdul Wahid bin Zaid Al-Basri ini seorang perawi yang dhaif pula dia. Oh, masalah. Nama tu lah hak ni sahih, thiqah ni dhaif. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim tidak ada satu pun hadisnya. Jadi Abdul Wahid bin Ziyad Al-Abdi Al-Basri meninggal dunia pada tahun 177 Hijrah. Ada hak perawi kita Abdul Wahid bin Ziyad. Tadi hak perawi dhaif itu Abdul Wahid bin Zaid. Jadi lain dah Ziyad Al-Abdi tu ni jadi pok lah ni. Okey, rujuk Umdatul Qari jilid 1 muka surat 209, Taqrib At-Tahzib muka surat 307, Tahzib Al-Kamal jilid 18 muka surat 450 hingga 404. Hadis Sari muka surat 422, Kashful Bari jilid 2 muka surat 301 hingga 303. Itu tentang perawi yang bernama Abdul Wahid bin Ziyad Al-Abdi Al-Basri. Lepas tu dia kata dah, Harami bin Hafs meriwayatkan kepada kami, katanya Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami, katanya Umar meriwayatkan pada kami. Siapa dia pula Umarah ni? Okay, bila datang Umarah bin Al-Qaqqa. Umarah bin Al-Qaqqa. Beliau ialah Umarah bin Al-Qaqqa bin Shubrumah Ad-Dabbi Al-Kufi. Jadi Umarah adalah anak saudara Abdullah bin Shubrumah Ad-Dabbi Al-Kufi. Tetapi beliau lebih tua daripada bapa saudaranya itu dan dianggap lebih hebat daripada pak saudara dia. Anak dago ni lebih hebat daripada pak dago dia. Umarah bin Al-Qaqqa meriwayatkan hadis daripada Akhnas bin Khalifah Ad-Dabbi, Al-Haris Al-Uqli, Abdurrahman bin Abi Nu'aim Al-Bajali dan Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir. Itu guru dia dah. Orang-orang yang meriwayatkan daripadanya pula ialah kedua-dua Sufyan Ats-Tsauri lah. Al-A'mash Syarik bin Abdullah, Abdul Wahid bin Ziyad, Jarir bin Abdul Hamid dan gurunya sendiri iaitu Al-Haris Al-Uqli. Jadi guru dia ni meriwayatkan hadis dia dah. Haris Al-Uqli ni guru kepada Umarah bin Al-Qaqqa, tapi dia terima ilmu daripada anak murid dia. Ali bin Al-Madini berkata dia mempunyai kira-kira 30 hadis. Yahya bin Ma'in dan An-Nasi mengatakan Umarah thiqah. Abu Hatim pula mengatakan beliau perawi yang elok hadisnya, salihul hadis. Ibn Hibban juga memasukkan nama ini dalam kitab As-Thiqatnya. Hafiz Ibn Hajar juga mengatakan beliau thiqah, tetapi beliau ada meriwayatkan secara mursal daripada Ibn Mas'ud. Umarah bin Al-Qaqqa meninggal dunia sekitar tahun 140 Hijrah. Semua pengarang kutub sittah meriwayatkan hadisnya Umarah bin Al-Qaqqa ni. Rujuk Umdatul Qari jilid 1 muka surat 209, Taqrib At-Tahzib muka surat 409, Tahzib Al-Kamal jilid 21 muka surat 262 hingga 264, Al-Kashif jilid 2 muka surat 304, Khulasa Al-Khazraji muka surat 280 hingga 281, Al-Wafi bil Wafayat jilid 22 muka surat 225, Kashful Bari jilid 2 muka surat 303 hingga 304. So perawi lagi dah. Pergi pada bila datang Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir, perawi ni. Kita baca ni. Harami bin Hafs meriwayatkan kepada kami daripada Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami daripada katanya Umarah meriwayatkan pada kami katanya Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir meriwayatkan pada kami. Kita nak pergi pada Abu Zur'ah bin Amir bin Jarir. Okey, siapa dia dah? Meletak kaki 305 dah. Wadata Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir. Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir ialah cucu sahabat Rasulullah SAW yang terkenal, iaitu Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Nama sahabat Nabi dia. Para ulama berbeza-beza pendapat tentang nama sebenar beliau. Harim Abdullah Abdurrahman Amr Ad-Danjai. Itulah antara nama-nama yang disebut sebagai nama sebenarnya pada. Tetapi beliau lebih terkenal dengan kunyahnya Abu Zur'ah. Ada Abu Zur'ah. Lepas tu, bahkan mengikut pendapat yang paling masyhur ialah nama sebenar beliau ialah kunyahnya sendiri itu nama sebenar. Ada nama ni bunyi abu-abu tapi nama sebenar dah. Gitu dah. Penyakit tidak sebenar lah. Abu Zur'ah terbilang sebagai salah seorang ulama di kalangan tabi'in. Beliau meriwayatkan hadis daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, Muawiyah, Abu Hurairah dan datuknya sendiri Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Apa saudaranya Ibrahim bin Jarir bin Abdullah Al-Bajali, Al-Haris Al-Uqli, Talq bin Muawiyah, Ibrahim An-Nakhai, Abdullah bin Shubrumah Al-Dabbi, Umarah bin Qaqqa dan Fudail bin Ghazwan Al-Dabbi adalah antara orang yang meriwayatkan daripada beliau. Tak nak murid dia. Yahya bin Ma'in dan Ibn Khiras
Khirash mengatakan Abu Zur'ah siqah. Demikian juga kata Az-Zahabi dan Hafiz Ibn Hajar tentangnya. Tarikh wafatnya, kematiannya tidak dapat diketahui dengan tepat lah. Daripada kitab-kitab rijal hanya diketahui beliau adalah salah seorang perawi tabaqah yang ketiga lah. Peringkat yang ketiga. Iaitu perawi-perawi terdiri pada kalangan tabi'in di peringkat tengah. Bukan tabi'in sigar atau tabi'in kecil dah, tapi tengah-tengah dah. Rujuk Imtadul Qari jilid 1 muka surat 209, Taqrib At-Tahzib muka surat 41, Tahzib Al-Kamal jilid 33 muka surat 323 hingga 326, Al-Kashif jilid 3 muka surat 337, Khulasa Al-Khazraji muka surat 450, Kashful Bari jilid 2 muka surat 304 hingga 305. Boleh pergi lagi ke tak boleh? Anjir tak boleh lagi ni, kena berhenti dia kita kali. Sekat tu lah. Jadi kita bicara sekat tu. Itu dia kata melibatkan kita perawi. Baru kita pergi perawi. Dah. Jadi Abu Zur'ah bin Amr bin Jahir meriwayatkan kepada kami. Katanya saya mendengar Abu Hurairah meriwayatkan katanya Nabi SAW bersabda. Allah SWT menjamin untuk orang yang keluar berjihad di jalannya. Tidak ada yang mengeluarkannya kecuali keimanannya terhadapku. Dan kerana dia membenarkan rasul-rasulku bahawa akan aku kembalikannya dengan membawa pahala atau harta ghanimah yang dicapainya atau aku masukkannya ke dalam syurga. Jika tidak aku takut akan menyusah kaum aku, nescaya aku tidak akan ketinggalan dalam mana-mana pasukan terus. Dan Nabi tak ketinggalan lah. Tapi ada Nabi tak tinggal lah hatta tentera kecil lah. Dan aku ingin terbunuh jalan Allah, kemudian dihidupkan kembali, kemudian terbunuh, kemudian dihidupkan kembali, kemudian terbunuh. Itu ikut agama Nabi dah. Tapi kita nak bicara lepas ni lah, syarah ni panjang lagi. Kita sekat perawi lah kah. Kita berhenti pada perawi. Erti intadaba ni lah. Yang paling tepat tu apa kita akan bicara lepas ni. Wallahu a'lam. Subhanakallah hamdika, subhanakallah subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada baca dah. Sihat kau gini lah. Sihat sikit-sikit lah. Tak perasan ada orang tanya. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika, subhanakallah subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.